Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ini, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita yang kita telah mulakan 3-4 kali sebelum ini berkenaan dengan sahih tanda kiamat. Yang kali terakhir kita berjumpa itu pada bulan lepas, kita dah habiskan berkenaan muqaddimah dan dia penjelasan pengarang buku kita berkenaan kepentingan mengetahui tanda kiamat, dan dia pecahkan juga tanda kiamat itu kepada beberapa bahagian yang dikatakan, yang kita ingat ni bahawa tanda kiamat ni ada kecil dan besar. Dan tajuk kecil atau besarnya tanda kiamat itu adalah berdasar pada jarak. Bila berlakunya tanda tersebut, adakah dekat dengan musnahnya alam ataupun masih jauh lagi. Dipanggil sebagai tanda-tanda tersebut ada kecil, ada besar. Kemudian tanda-tanda yang kecil itu pula terbahagi kepada beberapa bahagian. 3 bahagian itu. Pertama, tanda-tanda yang terjadi dan takkan berulang lagi. Tanda-tanda kecil kiamat, dia tanda yang berlaku dan takkan berulang. Kemudian kedua, ada tanda-tanda kiamat yang sering berlaku, berterusan berlaku, seperti kejahilan, diangkat ilmu, kemudian peperangan, pembunuhan dan sebagainya, dia akan berulang balik. Macam saya katakan dulu, kita pernah dalam keadaan jahiliyah, kemudian Islam, kemudian jahiliyah balik, kemudian Islam balik. Dia akan berterusan macam tu, berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, kita kata tanda-tanda kiamat kecil yang belum lagi berlaku, seperti bertukarnya tanah Arab, kebun dan sungai-sungai. Itu contoh. Nanti kita akan baca banyak lagi. So lepas tu baru kita bincang tanda-tanda kiamat besar. So hari ini bab yang pertama insya-Allah kita akan bincangkan adalah tanda-tanda kiamat kecil. Babul awal asyratus sa'atis sughra. Tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, minta maaf nota tak sempat nak share sebab hari tu komputer motherboard terbakar, rosak. Jadi tukar motherboard, jadi ni minggu ni baru ni balik. Insya-Allah nanti saya share balik dengan pihak admin masjid. Baik. Nombor 1 disebut kat sini sebagai tanda kiamat kecil. Nombor 1 yang pertama, fi qurbi ba'athin nabi sallallahu alaihi wasallam min as-saati, mengenai hampirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perutusan baginda, dengan berlakunya kiamat. Dekatnya perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kiamat. Jadi bangkitkan Nabi ini, baginda sendiri adalah tanda kiamat. Telah beritahu as-sadiqul masduq alaihi afdhalatu wassalam, Nabi yang benar lagi dipercayai ke atas baginda seafdal selawat dan salam, bahawa perutusan baginda diutuskan, dia adalah tanda dan juga petunjuk mengenai dekatnya kiamat. Dan bahkan dia adalah satu pengisytiharan tentang akan tamatnya kehidupan dunia ini dan juga dia akan binasa. Sebenarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menutup perutusan para anbiya dengan baginda. Tak ada Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini macam disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab 40. Allah Ta'ala nyatakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidak adalah Muhammad itu bapa pada lelaki-lelaki mana di kalangan kamu. Maksud dia tak ada orang lelaki bin akhir dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam anak-anak Fatimah binti Muhammad, anak dia bin Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia tak ada bin Muhammad, tak ada lelaki bin Muhammad. Sebab semua anak Nabi SAW yang terakhir, yang lelaki semuanya mati muda, mati budak-budak lagi. Itu Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim. Tiga-tiga mati ketika kecil. Jadi tak ada siapa melahirkan anak untuk dibinkan last sekali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah, tapi Muhammad ini adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian nabi. Ini kena faham betul. Dan saya nak ingatkan sikit pada jemaah
bahawa kadang-kadang ada ajaran sesat macam Kahar Al-Kadzab kan, yang mengaku rasul dan sebagainya, ataupun dulu apa siapa nama dia, Rashad Khalifah, pengasas kod 19. Mereka ni banyak mengaku jadi rasul. Dia kata Muhammad, Quran kata penutup sekalian nabi, kami ni rasul, dia kata. Problem dia, tak ada yang jadi rasul tanpa jadi nabi. Semua yang jadi rasul mesti jadi nabi dahulu. Bahkan Allah SWT dalam Quran Karim tak pernah bezakan di antara rasul dan nabi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 58, surah Maryam ayat 58, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala kurnia nikmat ke atas mereka. Ni kisah dia. Kalau kita buka surah Maryam, permulaan surah Maryam tu kan sebut tentang kisah Zakaria dengan Yahya, kemudian sebut tentang Maryam alaihissalam dan Isa sallallahu alaihi, kemudian sebut tentang Ibrahim, kemudian Musa, Harun dan seterusnya sampailah kepada Nabi Ismail dan seterusnya. Lepas Allah sebut semua nabi-nabi berkenaan, Allah Ta'ala firmankan ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah golongan yang Allah Ta'ala kurnia nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Sedangkan dalam tu ada Ibrahim, dalam tu ada Musa. Kita tahu jelas-jelas Isa, mereka adalah rasul. Tapi Allah Ta'ala panggil mereka nabiyyin, min dzurriyyati Adam, daripada zuriat Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan juga di kalangan orang-orang kami bawa di atas kapal bersama Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, daripada zuriat Ibrahim dan zuriat Israil, ini Yakub. Jadi maksud dia nabi dan rasul tak pernah ada beza dalam Al-Quran Karim. Allah Ta'ala panggil Musa nabi dan rasul, Allah Ta'ala panggil Ibrahim pun nabi dan rasul. So jangan tertipu bila jumpa kumpulan-kumpulan sesat ni, dia kata Muhammad adalah rasul untuk nabi, rasul untuk orang Arab. Saya rasul untuk orang Melayu. Tak boleh. Ini gagal So ayat 40 surah surah Ahzab tadi, dia terangkan walakin Rasulullah, tapi Muhammad ni utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi. So tak ada nabi lain lepas Muhammad SAW diutuskan, tidak ada nabi lain. Ini dah check tak ada negatif, jangan terkejut lah. Dia zaman sekarang kalau batuk giling semacam, tahu tak, main hujan kerap sangat masalah juga. Okey, baik. Maksudnya jadi memang Nabi ni ditutup perusahaan para anbiya. Nabi Muhammad SAW ditutup perusahaan para anbiya dengan baginda. Bahkan risalat samawi, tak ada risalah-risalah lain turun lepas Muhammad SAW. Hatta dekat Indonesia pun ada beberapa orang yang mengaku rasul, tiba-tiba dia buka Quran juga. Rasul Melayu yang letak jawatan pun dia buka Quran juga. Dia tak ada Quran baru, dia tak ada kitab baru. Kita kata kitab baru tak ada, dia ambil Quran juga. Di Indonesia ada tu baca surah Yasin, mukjizat dia surah Yasin. Ini semua sekali benda ni adalah kesesatan yang nyata. Tak ada sebarang peluang langsung untuk diberikan kebarangkalian atau penerimaan. Jangan sekali-kali tertipu. Sebab Allah Ta'ala isytiharkan hanya Muhammad utusan kita, tak ada siapa utusan untuk kita kecuali Muhammad SAW. Maka tak akan datang sesudah Nabi SAW seorang Nabi pun sesudah baginda. Maka Allah Ta'ala turunkan ke atas baginda SAW firman Allah Ta'ala ayat pertama surah Al-Qamar, kata dia adalah utusan terakhir. Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu yang berbunyi iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekat kiamat, telah terbelah bulan. Telah dekat kiamat, telah terbelah bulan. Ayat pertama surah Al-Qamar, Allah turun pada baginda SAW untuk bagi tahu pada orang ramai kiamat dah dekat, bulan dah terbelah. Yang telah pun terjadi kisah tersebut. Itu terbelahnya bulan dalam zaman Nabi SAW dahulu, terbelahnya bulan kepada dua bahagian macam diceritakan hadis Nabi SAW, yang mana banyak orang masih lagi skeptikal atas dasar dia kata tak pernah tengok kat bulan dan sebagainya. Jadi dia Armstrong naik jumpa ke tidak, ini semua sekali tajuk tersebut tak penting. Sebab kita ada asas bahawa kalaulah benda yang disebut dalam Quran kena tak diterima, tak berlaku, nescaya orang-orang Quraisy ada hujah untuk kata Muhammad tipu. Orang bukan makin dekat pada agama Islam, tapi makin jauh tinggalkan agama Islam. Sebab Quran sebut bulan telah terbelah, bulan telah pun terbelah.
Sebenarnya ni tak dapat nak dinafikan. Sebab kalau anda kata apa Quran cerita tipu tak jadi, nescaya ini hujah besar untuk orang Quraisy tolak Islam. Tapi masalahnya benda tu berlaku. Cuma mereka kata Muhammad sihir kita. Saharana Ibnu Abi Kabsyah telah sihir kita, anak Abu Kabsyah. Abu Kabsyah ni gelaran bapa susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Kabsyah. Isteri dia Halimah lah. Bapa tu Abu Kabsyah. So jadi diorang gelar Nabi Muhammad Ibnu Abi Kabsyah. Kita dalam Sahih Bukhari bila berlakunya pembelahan bulan di depan mata mereka, semua orang nampak, diorang kata Saharana Ibnu Abi Kabsyah, telah menyihir kita Ibnu Abi Kabsyah. Dan bukan setakat bulan ternampak, dilihat di tanah Arab, bahkan dilihat sampai ke India. Seorang raja India, nama dia Chakravarti Farmas. Ni rekod di dalam Museum of London masih lagi ada sampai sekarang. Bahkan Ibn Hajar Asqalani catatkan tentang seorang sahabat daripada India datang masuk Islam, mati ketika dalam perjalanan balik ke India. Ia adalah lelaki tersebut, seorang raja daripada India yang nampak bulan terbelah dan datang masuk Islam kepada Nabi SAW di Mekah. Ini fakta yang tak boleh dinafikan. So basically kalau kita perhatikan tajuk ni, tajuk pembelahan bulan ni yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, ia adalah tanda juga kiamat dah dekat. Dan sebab tu diturunkan wahyu tentang kiamat dah dekat dan bulan telah terbelah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, dalam hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isbi'aihi hakadha al-wusta wallati tali ibham. Dia kata aku telah melihat. Okey, Sahal bin Sa'ad kata aku telah melihat Rasulullah SAW membuat dengan dua jari baginda begini. Itu yang tengah, jari tengah, dan jari selepas ibu jari. Ni ibham selepas dia. So Nabi buat macam ni. Wa qala, dan Nabi bersabda, boleh tunjuk macam ni, Nabi kata bu'ithtu ana wasa'atu kahatain, diutuskan aku dan kiamat macam ni. Macam ni. So dia, kalau ini tempat aku diutuskan, ini adalah kiamat. Tunjuk macam tu. Tapi jangan kira kan, jangan ukur, jangan pembaris, lepas tu reverse balik, kok boleh kita dapat tahu tarikh kiamat. Tak penting pun. Tidak penting. Yang pentingnya adalah kita tahu bahawa utus Nabi tak lama dah kiamat. Dan daripada hadis Abu Hurairah anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, bu'istu wasa'atu kahataini, yakni isbi'ain. Mana Nabi kata aku diutuskan aku dan kiamat seperti ini. Dia tunjukkan dua jari ini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersabda Rasulullah SAW, bu'istu ana wasa'atu kahatain, diutuskan aku dan kiamat seperti ini. Kafadli ahadihima 'alal ukhra, seperti kelebihan satu jari ini ke atas yang satu lagi. Kalau sini sampai sini, daripada mula alam sampailah sini urusan Nabi SAW. Tak lama lepas tu kiamat. Maksudnya bukannya apa macam ni. Kalau macam ni kan jauh lagi. Tapi macam ni, sebelah-sebelah aja. Nabi kata. Dia kata kafadli ahadihima ihdahuma 'alal ukhra, seperti kelebihan salah satu dua jari ini ke atas satu lagi. Wa dhamma sababata wal wusta, Nabi gabungkan, Nabi rapatkan jari sababah, jari telunjuk, dan jari tengah. Wa an Abi Jabirata, daripada Abi Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, baginda sallam, bu'istu fi nasamis saati, aku diutuskan pada bayu kiamat. Maksud dia sebelum kiamat datang, angin kiamat tu akulah di awal angin tersebut. Aku awal permulaan. Kalau ribut nak datang, permulaan angin yang sampai, akulah permulaan tersebut. Nabi kata kiamat datang, sebelum tu ada bayu dia, macam hujan nak datang, angin dia, akulah angin tersebut. Okay. Dan sabda baginda SAW mengenai bayu ataupun angin permulaan bagi kiamat, macam disebutkan dalam An-Nihayah diterangkan dalam kitab An-Nihayah kepada bil hadis, dan Ibn Athir dia karang kitab penjelasan tentang kalimah-kalimah hadis. So kalimah nasa musaati, dia kata ia adalah minan nasim, itu permulaan tiupan angin yang lemah. Kan bila angin sebelum ribut datang, angin yang kecil slow datang, itu permulaan dia. Ya, bayu-bayu awal sebelum berlakunya kiamat. Itu diutuskan aku pada awal tanda-tanda kiamat. Okey, dan waktu lemahnya tanda datang di kiamat. Mana tanda paling lemah datang kiamat tu? Nabi sendiri. Yang besar atas lagi, tapi Nabi itu sendiri adalah tanda kiamat. Okey.
Dikatakan juga ia adalah nasmah, iaitu diutuskan aku pada yang punya pada makhluk Allah Taala yang punya roh sebelum dekatnya kiamat, seolah ini adalah kebangkitan terakhir bagi anak Adam. Mana Nabi yang selalu diutuskan pada kumpulan terakhir untuk anak Adam yang dihidupkan. Nabi adalah permulaan dia. Lepas itu inilah penamat. Sedangkan pada bangsa-bangsa dahulu, mereka punya kedudukan, jumlah dan sebagainya, kita tak tahu jumlah mereka banyak mana, tapi kedudukan mereka tu masih jauh, dan setiap Nabi tu datang masih lagi jauh. Tapi bila Nabi Muhammad datang, itu adalah pengakhiran bagi semua nyawa-nyawa yang lain selepas itu. Jadi siapa yang ada sekarang, memang kita di hujung. Ada orang tanya adakah kita di akhir zaman, jawapannya ya. Cuma berapa jauh zaman kita, wallahu a'lam. Atas kita sebenarnya, berkali-kali saya terangkan, bukan sibukkan dengan menanti-nantikan apa jadi esok, tapi kita sibukkan dengan apa amal kita buat untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti. Sebab sebelum rubuhnya langit kan, runtuhnya gunung dan sebagainya, ia adalah di awal tu masalah matinya kita. Itu penamat bagi amal kita. Mati je kita, habis cerita, tak ada amal baru. Soalan apa kita bawa bersama untuk bertemu dengan Allah. Itu sebenarnya sebab itu Nabi SAW pernah sebut dalam hadis baginda, bila sebut berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, Nabi kata bismillah. Nabi kata badiru bil amal, bersegeralah beramal. Fitanun kaqita'il lail muslimah, sebelum datangnya fitnah seperti lapisan kegelapan yang malam. Yang gelap, kan malam tu gelap, dia ada gelap sikit, makin gelap. So Nabi kata segeralah beramal sebelum datangnya fitnah sedemikian. Itu basic yang kena faham. Maksudnya Nabi lebih tumpukan kepada kita untuk cepat-cepat beramal. Kalau kita rasa kiamat dah dekat, maksudnya kita patut makin banyak beramal. Bukan sibuk kutuk orang ni, kutuk orang tu, salahnya ke masjid dan sebagainya. Itu bukan kerja dia. Patut sibuklah dengan beramal. Banyakkanlah amal-amal ibadat, kerana kiamat sudah dekat. Okey, dia kata hadis ini dia adalah dengan makna hadis yang lain. Ada satu makna hadis yang lain, Nabi kata buaistu baina yaday sa'ah, aku diutuskan pada permulaan kiamat. Mana kiamat datang, permulaan nombor satu dia adalah aku. Nabi kata aku ni adalah di hadapan kiamat. Sebelum datang kiamat, akulah dia. Okey. Jadi kalau inilah dia kata ini ada keadaan dunia pada umurnya yang panjang, yang mengunjur. Bagaimana keadaan umur manusia yang terbatas? Mana dunia ni panjang kan? Kalau ikutkan daripada asal kejadian sampailah sekarang, atau sampai zaman Nabi itu panjang. Daripada Adam AS sampai kepada Muhammad panjang. Berbeza dengan masalah nyawa manusia itu yang pendek sebenarnya. Dan dia kata, dan apa yang lafazkan kalimah dunia, bila kita kata dunia ni, kalimah dunia ni sebenarnya lafaz yang datang dalam bahasa Arab bermaksud dekat atau rendah. Dekat atau rendah. Mana benda yang dekat dengan kita, dana yadnu dekat, dana yadnu rendah. Dua maksud yang ada pada kalimah. Jadi kalimah dunia datang daripada kalimah itu. Kalimah dunia datang daripada dana yadnu. Ia tak dilafazkan pada dunia, melainkan memberikan perasaan tentang dekatnya penamat dunia ini dan hinanya keadaan dia. Maka tidak ada ke atas manusia kecuali untuk menjaga dirinya. Maka janganlah dia terpedaya, terpesona dengan perhiasan dunia dan tenggelam pada kelazatan dunia, serta melupakan negeri akhirat, negeri kekal abadi, negeri penetapan dan nikmat yang berkekalan. Dan hendaklah disentiasa beringat sentiasa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 38. Allah menyatakan, "Fama mata'ud dunya fil akhirati illa qalil." Tiadalah kesenangan dunia berbanding akhirat kecuali sedikit saja, kecil saja. Nak ceritakan apa dekat dunia yang kita seronok, yang kita miliki, yang kita kejar, sebenarnya tak ada nilai pun dengan apa di hari akhirat. Hatta kalau Nabi sebut dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi kata apa? Tempat duduk, tempat tegak tongkat seorang kamu di syurga lebih baik banding dunia dan segala isinya. Tuan bayangkan kalau kita ada tanah kan, dia tanah Kuala Lumpur besar mahal kan. Okay, bayangkan tanah syurga, kalau kita boleh letakkan tongkat kita, gitu kan, saiz tongkat kita punya kepala, cucuk ujung tu kan. Kedudukan besar tu tanah syurga lebih baik banding dunia dan segala isinya. Nak ceritakan besarnya nilai akhirat ni, mungkin nanti kita ke depan sikit, nanti kita akan baca lagi. Cuma
para ulama bahaskan, dia kata problem dia dekat dunia ni semua ada. Ada nabi, ada wali, ada sekian, ada sahabat. Tapi lafaz nabi tadi dah jelas. Tempat duduk tongkat seseorang kamu di syurga nanti lebih baik banding dunia dan segala isinya. Tak ada benda lebih baik dekat dunia ni berbanding dengan kedudukan besar ni tanah syurga. Nak bayangkanlah besar tak besar, sepatutnya nilai dia lah. Kita berebut tanah kat dunia ni kan, masuk mahkamah, keluar mahkamah kan, rebut dunia tanah berapa ekar, berapa hektar, harta dunia kita kejar. Sebenarnya dunia akhir banding apa kita dah kejar kat dunia ni, akhirat tak ada nilai langsung. Tak ada nilai langsung. Mana kalau besar ni saja tanah syurga, tempat tongkat kita tu berbanding dengan dunia ni sekali isi tak ada setara dengan saiz tanah syurga sebesar ni, ruang syurga sebesar ini. Nak faham kan macam tu? Tapi kerana tu bila disebutkan tentang dunia dan Nabi terangkan tentang umur dunia ni dah hampir jauh, hampir nak habis, untuk bagi tahu pada kita supaya jangan sibuk sangat tentang apa yang ada ini. Kejarlah apa yang Allah janjikan hari akhirat. Gunakan apa dekat sini untuk sampai ke sana, ya. Tapi untuk sibuk bermati-matian dapatkan dunia, tidak. Kita gunakan dunia untuk sampai ke akhirat. Tapi untuk dunia ni menjadi tonggak hidup kita, tak dapat kita sedih kan, kita dapat kita gembira, itu masalah. Sebab kita tahu bahawa semua yang datang pada kita di dunia ini, semua ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Senang atau susah, banjir ke, wabak penyakit ke, semua sekali itu adalah ujian Allah Taala ke atas kita. Bila saya sebut cerita ni tentang banjir ni, ada orang yang hidup lama lah, yang kita ni mungkin tak sempat kot. Dia kata tahun 51 dulu sebenarnya dah berlaku banjir besar dekat belah bandar KL ni kan, belah kawasan Jalan Ipoh sebagainya kan, tenggelam habis. Dia kata lepas 50 tahun jadi balik. Makcik-makcik tu kata lepas 50 tahun. Dia kata tahun 51 dia kata. Saya tak sempat. Siapa-siapa yang setua mungkin ingat banjir besar di tengah bandar Kuala Lumpur Selangor ni tahun 51 Januari. Dia ingat lagi Januari 51 tahun 51 banjir dah tenggelamkan dah kawasan besar, sebahagian besar kawasan di Kuala Lumpur ni. Mungkin zaman tu tak padat penduduk, tapi memang air naik dahsyat. Dia kata ini kali kedua dia lepas 50 tahun. Dia kata lepas 50 tahun inilah kali kedua dia orang lihat. Kata macam-macam itu sebenarnya dah umur ni dah umur 70 dan sebagainya. Dia kata dia pernah 50 tahun lepas. Macam juga wabak penyakit yang kita hadapi ni, 100 tahun lepas pun dunia lockdown juga. Dia bukan benda ni bukan sebab kerja manusia. Ini kerana izin Allah. Paling masalah bila manusia ni dia tengok cuaca hujan turun pun dia kata ada orang ada alat untuk kawal cuaca. Ni gila dia panggil. Saya tak faham kenapa wujud manusia macam ni. Tapi pasal dia terang-terangkan Allah Ta'ala kata wa yunazzilul ghaith. Allah Ta'ala turunkan hujan, bukannya manusia. Ada orang siap bangun pagi dia tangkap gambar. Dia kata tengok ini perancangan mereka, tak tahu dah petang ni jadi apa. Saya la ilaha illallah syarikalah kan. Kalau saya kata bodoh kan marah, tapi serius bodoh lah. Pasal kita dalam kes Nabi pernah tegur para sahabat. Bila para sahabat bangun pagi kan, Nabi kata dengan para sahabat, kesan hujan malam tadi, hujan basah. Nabi kata, kamu tahu tak apa Tuhan kamu kata? Atadru ma kata qala rabbukum. Dia kata, ya Rasulullah, kan Allah Taala dengan Rasul lebih mengetahui, kami tak tahu. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Bangun pagi pada hari ini hamba-hambaku ada beriman ku dan ada yang kafir. Lepas tu dia kata, Nabi kata, Allah Ta'ala sambung lagi. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, faqala, dan Nabi kata, fa amma man qala. Allah Ta'ala kata, adapun siapa yang berkata, mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kita dihujankan dengan rahmat Allah dan kelebihannya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Maka orang itulah beriman dengan aku tapi berkufur dengan bintang-bintang. Sebab zaman dahulu orang ada kepercayaan bintang ini hujan turun. Bintang ini hujan turun. Dia orang sangkaan macam tu. Jadi Nabi kata, Allah Ta'ala kata, siapa kata kita dihujankan dengan rahmat Allah dan kelebihannya, maka itu orang beriman denganku dan kafir dengan bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun siapa-siapa berkata mutirna binawi kada wa kada, kita dihujankan bintang sekian, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, itu orang kafir dengan aku tapi beriman dengan bintang-bintang. Bayangkan ada orang yang percaya di negara barat sekarang ni ada mesin kawal cuaca. Kerana teori konspirasi tadi, serius kan, tak boleh fikir. Pasal benda ni Allah Ta'ala yang atur kan.
Saya kata ulang balik kan, dunia ni kita sedih mana sekarang, nanti akan datang ada lagi. Susah senang tu akan dipusing-pusingkan kat pada kita. Sebab tu kita sebab kena faham bahawa bukan dunia matlamat utama. Okey. Sebab tu dalam ayat surah Taubah tadi, ayat yang ke-38 dia kata tidak adalah kesenangan dunia berbanding akhirat kecuali sedikit saja. Okey. Dan hendaklah juga seorang insan itu mengingati sabda baginda SAW ketika baginda memperingatkan kita daripada dunia. Nabi SAW pernah ingatkan para sahabat dan kita lah sekali tentang dunia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 2742. Nabi sabda, inna dunya hulwatun khadiratun. Sungguh dunia ini manis dan segar. Dan dunia ni sentiasa baru, sentiasa ada benda baru kan, hiburan sentiasa ada benda baru kan, kenderaan ada sentiasa yang baru. Semua perhatikan tiap hari, kita perhatikan balik, sentiasa ada benda baru. Hari ni kita rapat, besok lusa akan jadi lusuh, minggu depan dah lusuh dah. Beli telefon paling mahal pun, lepas tu 3-4 bulan dah keluar model baru, mula macam tergagau. Kenapalah aku tak tunggu. Beli kereta pun macam tu juga. Okay, jadi kan Nabi kata dunia ini manis dan segar, maksudnya sentiasa akan ada benda baru, sentiasa seronok. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanazirun kaifa ta'malun. Maka Allah Ta'ala memperkuasakan kamu ke atas dunia, lalu dia melihat macam mana kalian akan lakukan. Mana lepas dia bagi dunia pada kalian, kalian buat apa? Ada tengok. Okay, kemudian Nabi kata fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka bimbanglah kamu akan dunia, bimbanglah kamu akan wanita. Kerana awal ujian atau dugaan pada Bani Israel adalah pada wanita. Ini bukan nak kata perempuan tak elok, tapi nak ceritakan bahawa orang lelaki, kerana anda yang mentadbir mengurus, anda kena pandai-pandai. Jangan terikut dengan semua kedudukan dunia, dan jangan ikut pula semua kata-kata wanita yang ajak ni nak itu sebagainya. Pasal bimbang benda tersebut akan membawa kepada kebinasaan. Banyak kan kerosakan dan juga peperangan berlaku kerana merebut harta dan merebut wanita. Kerana banyak berlaku macam tu. Maka Nabi kata fattaqud dunya wa taqun nisa. Hatta kalau contoh macam benda macam ni pada ustaz pun saya sering peringatkan. Kadang-kadang dia kata jemaah perempuan nak tanya soalan lebih-lebih ke, saya kata jangan layan. Sebab fitnah tu akan berlaku. Bukan tak jadi, memang jadi, serius. Pakailah serban besar mana pun kan? Duit ke, buat duit kan, ustaz kan, dapat duit masalah. Nak ceritakan bahawa Nabi dah bagi tahu awal lagi, bimbanglah kamu dunia, bimbanglah kamu wanita. Sebab dunia ni datang pada kita, tak tengok kita buat apa. Okay? Dan sabda baginda SAW, Nabi kata apa? Ma dunya fil akhirati, tiadalah dunia berbanding akhirat. Tiadalah dunia banding akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Tidak ada dunia ni banding akhirat mereka seperti menjadikan seorang kamu jarinya ke dalam lautan, dan dia celup ke dalam lautan, itu dia angkat balik. Falyanzur bima tarji'u, tengoklah berapa banyak yang dia dapat. Mana daripada lautan yang besar tu, tuan-tuan celup jari, angkat balik. Berapa banyak yang melekat kat jari, itulah nilai dunia banding akhirat. Punya besarnya, luasnya akhirat punya anugerah Allah Ta'ala berikan banding dunia yang sedikit saja di hujung jari anda. Kalau hadis Nabi yang lain bukan setakat tu, Nabi bandingkan dengan jarum celup kat lautan, angkat balik. Itu hajat semua manusia, semua jin, daripada mula kejadian sampai akhir kejadian, minta Allah Ta'ala hajat apa mereka nak, Allah Ta'ala bagi semua. Tak akan terkurang daripada khazanah simpanan Allah Ta'ala, kecuali seperti mana jarum dicelup kat lautan, angkat balik banyak mana keluar. Nak ceritakan luasnya lautan, jadi tak ada nilai, tak signifikan pun apa yang terkeluar. Bandingkan dunia macam itu juga. Apa yang kita dapat di dunia ni, kereta ke, harta ke, duit dan sebagainya, tidak ada membanding akhirat, melainkan seperti mana dicelupkan jari ke lautan, angkat banyak ni, tinggal inilah dunia. Yang akhirat apa yang masih lagi terbaki. Okay? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata awalu asyrati sa'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda pertama kiamat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Li'annahu nabi wa akhiriz zaman, kerana baginda adalah nabi akhir zaman, akhir masa, nabi lah orangnya. Okey, waqad bu'itha wa laysa bainahu bainal qiyamati nabiyyun, dan telah diutuskan baginda dan tidak ada di antara baginda dengan kiamat sebarang nabi. Hatta kalau kita panggil orang Yahudi pun tanya, lepas Isa ada nabi tak? Tak ada. Tak ada.
Diorang pun tak ada Nabi lagi. Yahudi tak ada, Nasrani pun tak ada. Diorang ada wali-wali lah, Saint Peter lah, Saint John dan sebagainya, tapi tidak ada Nabi. Lepas Muhammad tidak ada Nabi dah sebenarnya. Diorang sendiri pun menantikan Nabi terakhir, tapi diorang tak nak percaya, tinggal macam tu. Tapi asas dia tak ada, diorang sendiri pun tak ada Nabi baru. Banyaklah manusia mengaku Nabi, tapi semuanya gagal. Semuanya gagal. Dekat Indonesia baru ni mati kan, dia mengaku Nabi dan sebagainya, mati. Tak ada benda berkesan. Baik. Okey, itu pertama tentang dekatnya kiamat. Kedua, apa mengenai kematian baginda sebagai dekatnya kiamat? Mana tadi perutusan baginda, diutuskan baginda, itu adalah tanda kiamat. Sekarang ni apakah berkaitan dengan kematian baginda sebagai tanda kiamat? Sebagaimana telah beritahu baginda SAW pada perutusan baginda itu sendiri, baginda dibangkitkan sebagai seorang rasul yang akhir, nabi yang terakhir, sebagai tanda daripada tanda kiamat. Demikian juga baginda telah beritahu bahawa kewafatan baginda alaihi salatu wassalam adalah dalil, adalah petunjuk dan juga tanda dekatnya kiamat. Dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari juga Muslim, dalam hadis berkenaan, dalam hadis Bukhari lafaz ni daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu, aku telah datang kepada Nabi SAW fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, wa huwa fi kubbati Adam, dia dalam keadaan baginda dalam satu kemah daripada kulit. Mana datang jumpa Nabi dalam peperangan Tabuk, Nabi dalam kemah daripada kulit, dibuat dari kulit. Faqala, kan Nabi dalam riwayat lain, Nabi dengar para sahabat berbincang-bincang. Nabi kata apa benda? Nabi kata dia dengar Nabi sebut, Nabi terangkan. Diorang kata tak cakap tentang kiamat dan sebagainya. Yang tu ada hadis yang lain. Yang ini yang dia dengar Nabi bercakap. Yang itu Nabi dengar para sahabat bercakap tentang kiamat. Berarti Nabi kata kira 10 benda. Itu ada hadis lain kita bincangkan. Yang ini 6 benda. Nabi kata uqdud sitan baina yaday sa'ah. Kiralah 6 perkara sebelum berlakunya kiamat. Kira 6 perkara. Yang kita akan mulakan pengajian kita ni start dengan hadis ni. Hadis 6 perkara sebelum kiamat. Yang Nabi sebut dengan tertib. Nabi kata summa, kemudian. Tengok ini, kemudian ini, kemudian ini, Nabi sebut kemudian. Uqdud sitan baina yaday sa'ah. Kiralah 6 perkara sebelum berlakunya kiamat. Mauti. Pertama, kematianku. Nabi kata kematianku. Kiralah 6 perkara sebelum kiamat. Pertama, mauti, kematianku. Kemudian summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Jadi kot. Jadilah kan. Ini ada yang kata jadilah. Dah jadilah. Zaman Umar bin Khattab tahun ke 15 Hijrah. 5 tahun lepas Nabi wafat, Umar bin Khattab telah berjaya menakluk Baitul Maqdis dan diterima begitu kunci Baitul Maqdis. Kira 6 perkara. Pertama, matiku. Kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Summa mautani ya'khudhu fikum ka'uqasil ghanam. Kemudian kematian yang akan meragut daripada kalian semua seperti penyakit selsema kambing. Yang mati mati mengejut, sesama mati. Ini yang berlaku pada zaman Umar juga, tahun ke-19 Hijrah, 18-19 Hijrah, berlaku tahun Amwas, yang para sahabat mati ketika itu lebih kurang 20,000 orang. 20,000 orang mati. 20,000 zaman sekarang mungkin dengar tak besar, tapi zaman tu besar sebab jumlah rakyat kawasan tersebut mungkin dalam 40,000 orang je. Separuh mati, habis. Kemudian dia berkata, okey, itu 3. Kemudian thumma istifadatul mali hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayazullu sakhita. Yang keempat, dia Nabi kata kemudian melimpahnya harta sehingga kan akan diberikan seorang lelaki itu dalam 100 dinar, tapi dia masih lagi tak puas hati, punya banyak harta melimpah, sampai kan emas tadi tak ada nilai. Sekarang ni emas ada nilai. Nabi sebut 100 dinar, dia bersamaan dengan 1 dinar 4.25 gram. Jadi kalau 100 dinar 425 gram emas. 425 gram emas, tuan-tuan kira berapa ringgit harga? Tak rasa 425 gram emas kali ada 200 ringgit ke? Banyak kot. Tapi Nabi boleh bagi tahu kata apa? Punya melimpahnya harta sampai tak ada nilai emas. Emas akan hilang nilai. Sampai kan seorang tu diberikan 100 dinar,
tapi dia masih lagi tak puas hati. Okey, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dia kata summal fitnatun, kemudian akan jadi satu fitnah. Yang kelima, la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu, takkan masuk satu rumah, takkan dia biarkan tak tertinggal satu rumah pun daripada orang-orang Arab kecuali fitnah ni akan masuk ke dalamnya. Okey, tak tahu apa benda tapi dia akan jadi. Kemudian yang terakhir, summa hudnatun, kemudian satu perdamaian. Okay. Bainakum, takunu bainakum baina Bani Asfar, yang akan jadi di antara kamu dengan Bani Asfar. Ada orang terjemahkan Cina, Allahu alam, tapi kita tahu bahawa Nabi sebut, kita faham, tapi tak tahu nanti akan datang apa jadi. Akan menjadi perdamaian di antara kamu dan Bani Asfar. Fayaqduruna fi fayatunakum tahta samanina ghayatan. Lalu mereka akan mereka akan khianat kamu lepas perjanjian. Kemudian mereka datang berkamu tahta samanina ghayatan, di bawah 80 panji. Kan? Fi tahta kulli ghayatin 12,000, di bawah setiap satu panji 12,000 orang. Dan kita banyaknya akan datang kepada menyerang umat Islam. Okay. Tapi Nabi sebutkan 6 perkara lah yang kita jelas dapat lihat. 3 yang pertama, iaitu kematian Nabi, di takluk Baitul Maqdis, dan juga berlakunya satu wabak penyakit yang matikan para sahabat seperti sesama kambing. Lepas tu yang 3 lagi tu, yang para ulama sampai sekarang kata tak tahu dah jadi ke tidak, tapi 3 yang pertama para ulama sepakat dah jadi. 3 pertama dalam hadis tadi, 3 tu jadi dah. Tapi yang melempah harta, kemudian fitnah yang masuk ke rumah semua orang Arab, tak tinggal satu pun, dan kemudian perdamaian kita dengan satu bangsa yang kemudian bangsa tersebut akan khianati kita, dan kemudian berlaku peperangan antara kita dan mereka. Tapi sebenarnya tu, kalau kita baca dalam hadis berkenaan, ada hadis yang lain terangkan berdekatan sangat dengan berlakunya turunnya Isa bin Maryam. Allah a'lam. Tapi baik, dia kata kat sini, sesungguhnya kematian baginda sallallahu alaihi di antara sebesar-besar musibah dalam kehidupan orang-orang Islam. Ini sebenarnya kita kena belajar juga. Kalau dia kata mati yang ustaz ke, ulama ke, guru ke, takkan orang tu punya kematian mengatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Kita ada orang kita sayang, tapi matinya Nabi itu paling besar. Di mana menjadi gelap dunia pada mata para sahabat. Para sahabat rasa tak tahu boleh buat apa dah. Dan mereka jadi rosak pertimbangan pemikiran, sampaikan mengingkari sebahagian mereka kematian Nabi. Macam mana Umar bin Khattab, dia ambil pedang, dia hayun, dia kata siapa kata Nabi mati aku bunuh, dia kata. Okey. Jadi kata apa ditentangkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan kekuatan Abu Bakar dan banyak ilmu dia, dan kekuatan iman dia, banyak ilmu dia. Dia kata apa? Dan dia kata kalaulah, okey, dia kata kalaulah kematian engkau pilihan, nescaya kami akan dapatkan untuk kematian engkau ni gantikan dengan nyawa yang lain kalau boleh, dia kata. Tapi tak boleh kan. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan pada hari yang masuk Nabi SAW ke Madinah. Anas bin Malik dia cerita, hari Nabi masuk ke Madinah, terang Madinah ni dengan semua cahaya. Pada hari matinya Nabi SAW, dia kata gelap dunia ni daripada segala-gala benda, semua orang rasa gelap kan. Dan dia kata dan kami tak lepaskan tangan Rasulullah SAW pada tangan kami sampailah kami tanam, dan namun hati kami masih lagi tak puas hati ketika tu. Dan tanam Nabi tapi dalam hati dia masih lagi rasa macam tak percaya. Cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lah yang memperingatkan balik pada orang ramai. Kan bila dia kata apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa sembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah Taala hidup, tidak akan mati-mati. Ini yang Abu Bakar sebutkan di hadapan para sahabat, sampaikan semua tenang balik, berteringat tentang Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya boleh dibunuh dan mati sebenarnya. Tapi bila mati tadi terkejut, orang sangat terkejut. Berkata Fatimah radhiyallahu anha kepada Anas sesudah ditanam Rasulullah SAW, dia kata, adakah rasa senang hati kalian untuk kalian taburkan ke atas Rasulullah tanah? Kan sayang bapak dia sampai dia cakap macam tu sekali, Fatimah binti Muhammad kan. Dan tidak adalah kata-kata Fatimah melainkan kerana apa yang Fatimah tahu tentang lembutnya hati para sahabat terhadap Rasulullah SAW dan bersangatan cinta mereka kepada baginda.
Dan Anas bin Malik diam daripada menjawab kepada Fatimah kerana menjaga hati Fatimah, okay? Dan keadaan Fatimah ketika itu, okay? Dan seolah dia nak kata tidaklah kami ni sebenarnya suka untuk tuangkan tanah atas kami, okay? Tapi kami terpaksa buat sebab Nabi suruh kita buat. Mana apa urusan jenazah tadi Nabi yang ajarkan ini cara kita urus jenazah. Jadi diorang buat jugalah walaupun diorang hati diorang tak suka. Kalau ikutkan pada pemimpin dunia yang lain macam Joseph Stalin ke Lenin kan, sampai sekarang mayat dia, Mao Zedong masih lagi ada mayat dia, tak ditanam, pengikut dia masih nak simpan. Tapi para sahabat sendiri pun macam tu, kalau ikutkan diorang sayang nak dia letak lagi mayat Nabi, tapi kerana sunnah Rasulullah itu lebih kuat untuk dilakukan, maka diorang buat juga walaupun mereka sayang Rasulullah SAW. Okay. Dan telah menangis Az-Zahra iaitu Fatimah binti Muhammad terhadap bapa dia, dan menangis orang Islam semua sekali terhadap Nabi mereka. Okay. Dan terputuslah wahyu dari langit. Dalam sahih, hadis yang sahih daripada Anas bin Malik, beliau berkata, telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sesudah kewafatan Rasulullah SAW, ya, kepada Umar, dia kata kepada Umar, dia kata marilah kita pergi ke Ummu Aiman, kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ni adalah wanita yang menjaga Rasulullah ketika kecil, ya. Kita ziarah, kata Abu Bakar, kita ziarah dia macam mana Rasulullah dulu ziarah Ummu Aiman. Lalu bila mereka sampai kepada Ummu Aiman, Ummu Aiman menangis. Okey, lalu kata pada Ummu Aiman, apa yang menjadikan kau menangis? Dia kata, apa di sisi Allah Taala lebih baik untuk Rasulullah? Dan kenapa nak nangis? Kan apa di sisi Allah Taala lebih baik untuk Rasulullah SAW. Lalu berkata Ummu Aiman, aku tidak nangis kerana aku tahu apa yang untuk Rasulullah lebih baik di sisi Allah Taala, tapi aku menangis bahawa wahyu telah pun terputus dari langit. Lalu bila dia cakap macam tu, semua orang menangis. Wahyu dah tak ada wahyu baru daripada langit. Itu matinya Rasulullah SAW. Itulah yang terjadi sebagai penamat bagi dia wahyu. So yang kita ada sekarang ni, Nabi tinggalkan, itulah pegangan kita sekarang. Tak ada wahyu baru. Janganlah bertapa ke, duduk di pokok ke, bawah gua ke untuk dapatkan cerita baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu takkan berlaku sama sekali. Baik, wallahu alam. Jadi faham tanda pertama yang berlaku kita sebut hari ni dua. Satu, perutusan Nabi. Kedua, kematian Nabi. Bahkan Nabi sendiri sebut kira 6 perkara sebelum kiamat. Nanti kita akan follow hadis ni. Pertama kita bincang matinya Nabi. Nanti kita bincang berkenaan dengan penaklukan Baitul Maqdis. Kita bincangkan. Kemudian tentang kematian wabak penyakit pada para sahabat yang mereka mati seperti sesama kambing. Kemudian yang tiga lagi tu kita bincangkan. Para ulama kata ada kata jadi, ada kata tak jadi lagi. Allah Alam, itu kita bincangkan kemudian. InsyaAllah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.